sikit juga. Okay, kecilkan. Okay, korang tahu ping muka cikgu tahu tak? Tahu cikgu dah pin dah. Okay, ping ya. Okay, nampaklah nota cikgu tu Okay, so cikgu tak tengok korang. Cikgu terus belajar. Okay, so ingat lagi tentang apa yang kita belajar sebelum ni tentang interference gelombang ni dalam teks Imbas kembali sekejap. Okay, kalau kamu ada QR code, kau scan lah benda ni simulasi komputer simulasi gelombang dalam handphone kamu boleh tengok. Dan inilah eksperimen membuat superposisi gelombang So ingat lagi tentang sumber gelombang yang koheren. Okay, ada 3 perkara iaitu V sama dengan V sama apa? F lambda. Mana kain cikgu? Ni anak cikgu main ni. Pen cikgu hilang. Alamak. Dia tak poket ke? Mana tak poket lagi? Bukan pen tu, ni pen elektronik. Oh. Pen nak tulis kat komputer. Kenapa pula ambil? Sekejap, cikgu nak cari yak. Aduh, leceh betul lah. Okay, jumpa lah. Suspend pula. Mana cikgu punya tempat tulis-tulis? So, tak lagi masuk ke? Berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang 8 orang 2, 4, 6, 8 orang Okay. Ni apa pula keluar ni? Kena tak hijau. Oh, kita. Okay, super coherent besar dah pula dah. Nak cikgu main ke ni kain ni? Okay, coherent coherent iaitu yang lain formula dia ialah V sama dengan F lambda F lambda. Okay, di mana V dengan F dengan lambda so kata coherent bermaksud lajunya sama, frekuensinya sama, lambdanya pun sama. Okay, kita ada 3 beradik yang kita belajar itu ialah pantulan, pembelauan, pembelauan dan pembiasan. Bergantung kepada 3 perkara ni, pantulan semuanya adalah sama, betul? Cuma arah perambatan tu ialah arah dia pergi. Kalau dia datang ke kanan, dipantuk oleh satu dinding, dipatah balik ke kiri kan, itu arah perambatan. Okay, pembiasan pun sama juga, arah perambatan pun berubah. Tetapi apa yang berubah dia? Bentuk gelombang. Okay, seperti mana kita tahu pembelauan, kita kalau gelombang datang macam tu, okay, kalau masuk dalam satu celahan kecil, apa jadi bentuk gelombang dia? Dia akan menjadi bulat. Okay, faham Faham. Tapi dia punya laju dia dengan frekuensinya dan lambda dia adalah sama. Okay. Pembiasan adalah di mana V dia berubah, lambda dia pun berubah. Tetapi frekuensinya adalah sama. Ini sama, ini sama, ini berubah untuk pembiasan. Okay, boleh faham Boleh. Baik cikgu buat ini kan. V sama dengan F lambda. Okey. Ada 3 perkara pantulan. Kedua, pembelauan. 3, pembiasan. Okey, benda ni kamu tahu jenis situasi dia. Okey, kaitan dengan laju, frekuensi dan lambda. Okey, kita dah belajar habis semua. Sudah kita belajar tentang apa? Objek cahaya. Yang last kali tu, elektromagnet. Okey. Yang pertama sekali apa? Itu radio. Radio. Kemudian tengok dia punya tune dia. Lambda dia lebih besar pada
radio, betul? Dan frekuensinya adalah lebih besar pada ujung. Ini ialah apa ni ujung kali? Yang penetrasi sinar gamma. Sinar gamma, betul. Apa dia punya ni? Radioaktif radioaktif. Ataupun sinar gamma lah. Radioaktif kita belajar nanti. Okay, yang tertengah apa dia? Tertengah. Cahaya tampak. Cahaya nampak. Ni kena ingat tau. Okay, yang tertengah ni apa dia? Yang tu sinar UV juga. Sinar UV. Yang ni apa dia? Yang tu inframerah, radio, gelombang radio. Inframerah. Inframerah. Ini ialah UV light. Ada lagi tak? Ada lagi sinar X. Sinar X. Sinar X. Sinar X. Ada tak antara cahaya nampak dengan UV? Ya. Antara sinar infrared dengan cahaya nampak ada tak? Sebenarnya ada, tapi kita tak boleh tentang, tak boleh nak beritahu kan. Tak boleh nak identifykan dengan secara detail. Kita nampak secara rumusan je dalam buku teks. Okay, so kita tahu apa fungsi-fungsi radio untuk apa, infrared untuk apa, cahaya nampak untuk apa, UV light untuk apa, sinar X untuk apa dan sinar gamma untuk apa. Okay, dari segi perubatan yang digunakan pakai ialah yang ni UV, sinar X dan sinar gamma. Nampak? Kalau dari segi komunikasi radio, infrared. Okay, infrared ni apa? Remote control remote control TV tu. Okay, mainan dan sebagainya. Radio wave ni adalah satu lagi ni micro what? Itu gelombang mikro. Gelombang mikro lah kan. Antara radio dengan ni kan, infrared kan? Gelombang mikro. Okay, ini untuk yang satelit. Kalau bumi sini ada satelit bumi tembak pergi ke handphone kamu. Itu macam tu lah. Okay, so radio adalah gelombang yang paling panjang. Okay, kalau paling panjang bermaksud pembelauannya lebih cepat belau. Pembelauan berlaku bila gelombang makin besar, dia senang dibelau. Kalau kamu lihat dalam buku teks, okay, dalam buku teks sekarang ni, dalam buku teks pembelauan, mana pembelauan? Ni pembelauan ni pembelauan. Ni yang saya pembelauan. Boleh baca dalam buku teks detail sikit Kita terangkan itu. Kita bicara tentang pembelauan ni. Ni. Kalau bunyi bangunan dihalang oleh bangunan, kan? Kalau kamu gunakan cahaya tembak, memang tak nampak. Dan kalau kamu gunakan gelombang sumber bunyi, gunakan sumber gelombang bujur gelombang jenis bujur iaitu gelombang bunyi, dia boleh dibelau. Nampak? Lebih besar panjang gelombang ni, dia senang dibelau. Sebab itulah radio adalah panjang gelombangnya adalah lebih besar. Panjang gelombangnya lebih besar. Semakin ke kiri ke arah radio, panjang gelombang lebih besar. Tapi kalau semakin ke kanan, ke arah gamma, frekuensi dia makin tinggi. Frekuensi tinggi dia menyebabkan tenaga kinetik sangat tinggi yang menyebabkan dia panas lah. Okey, habis So electromagnet sudah habis. Okay, interference pun sudah habis. Interference, kita ingat kembali. Interference, formula dia apa? Percaya apa ni? Lambda sama dengan X per D. A itu apa dia? A itu ialah dua sumber yang coherent. Ini sumber ialah. Ini adalah A. Okay, keluarlah gelombang. Okay, gelombang. Contohlah cuba gelombang yang coherent yang kedua, keluarlah gelombang. Okay, berlakunya persilangan gelombang. Tersilang nampak tu. Okay, kamu kena ingatlah. Ini yang kita lukis ni adalah dia punya puncak. Lembangan dia adalah di tengah-tengah. Di tengah-tengah. So kita tahu bahawa puncak betul puncak jadi apa? Gelombang interference. Interference apa? Interference membina. Ataupun dipanggil
Anot. Apa nama dia? Antinod. Antinot. Berat. Okay, interference ataupun interference Membina. Antinod ni adalah pada apa? Pada X ni. X ni yang menentukan dia antara antinod dan not. Okay, dia akan keluarlah kan, dia lukis cantik ni. Okay, tapi dekat macam tu lah. Kalau jarak ni antara dua jarak ni ialah antinod. Ni not, ni antinod. Okay, jarak antara antinod itu adalah X. Faham? Itu adalah X. Kalau not dengan not pun sama juga. Not dengan not. Okay. Itu juga adalah X. D adalah jarak antara string dengan sumber yang koheren ni. Jarak ni dipanggil D besar. Okay, boleh So, jarak antara screen dengan sumber current, panggil D. Okay, formula asas kita ialah V sama dengan lambda dengan frekuensi. Okay, ada dua formula je, tak banyaklah gelombang ni, ada dua je. Dua dan ni adalah satu. Okay, jika kamu combinekan kedua gelombang, kalau dia adalah sama dengan lambda, okay, jadikan lambda sama dengan V per F. Masukkan saja jadi V per F sama dengan AX per D. Okay, formula ni kamu hafal. Data daripada sama lah. Okay. Right, ataupun ini adalah sama dengan lambda. Okay boleh Baca gunti untuk ni Kita teruskan dengan tajuk baru. Okay, tajuk seterusnya adalah cahaya. Interference cahaya. Cahaya ni pun adalah salah satu daripada gelombang, iaitu gelombang melintang. Inilah aplikasi-aplikasi, kau boleh baca sendiri. Ini kena guna aplikasi. Okay, kita tengok lampu teks kamu. Teks kamu banyak, kamu baca lampu teks. Inilah ciri-ciri gelombang elektromagnet, kita belajar last sekali. Okay, gelombang elektromagnetnya ada dua jenis gelombang, iaitu gelombang melintang dan gelombang membujur. Okay, lagi. Ini adalah dia punya spektrum elektromagnet. Ini yang kata kamu kena hafal. Sinar gamma, di belah kiri sinar gamma, radio. Tak kisah kiri kanan. Yang pastinya kamu tahu, panjang gelombang radio adalah paling besar daripada sinar gamma. Itu kita faham. Frekuensi panjang frekuensi radio adalah lebih tinggi berbanding dengan kecil berbanding dengan sinar gamma. Gamma sangat tinggi. Kalau frekuensi tinggi, masa getarannya sangat kuat dan tak laju. Sebab tu dia senang masuk ke dalam body kita. Itu kalau gunakan sinar X. Okey, nampak? Sebab dalam soalan, dia tak semestinya ke kiri kanan, kanan kiri. Dia kena confuse kamu. Yang penting kamu tahu kedudukan dia. Kalau sinar gamma, lambda dia lagi kurang, tapi frekuensinya tinggi. Kalau radio, lambdanya tinggi tapi frekuensinya rendah. Okey. Dan kamu tengok yang tengah. Tengah adalah cahaya nampak. Cahaya nampak itu ialah warna pelangi warna pelangi So sebelah dia ialah sinar ultraviolet, dipanggil infrared, sinar X atau dia punya micro. Okey, yang ni kena tahu. Dah masuk ke? Ada orang masuk. Okay. Boleh Boleh Okay. Alright, sudah habis. Ni ialah aplikasi dia. Kena baca sikit Ini bahagian aplikasi ni. Contoh radio, komunikasi jarak jauh, penyiaran radio, televisyen, komunikasi tanpa wire, bluetooth, wifi. Ini sebab dalam exam, biasanya kertas 2 dia minta kamu tulis contoh-contoh. Inilah micro untuk apa? Sinar X apa? Biasanya dia akan tanya kamu apakah penggunaan dalam perubatan, apakah penggunaan dalam perindustrian, apakah penggunaan dalam pertanian. Pertanian biasanya kita guna sinar gamma untuk membantutkan belalang 1000 tu belalang 1000. Kalau dekat Malaysia belalang sikit je, tapi kalau dekat luar negara, belalang yang memusnahkan hasil tanaman dia orang banyak.
Bagi balang sejuta, bukan 1,000 lah, sejuta. Dalam tu makan dia hasil tanaman orang. Dia datang, dia cepat bertelur pula. Sekali bertelur, dapatlah berpuluh-puluh, beratus-ratus ekor dalam serangga tu. Jadi cara nak kawal belalang itu daripada membiak, kita mandulkan dia dengan menggunakan sinar gamma. Yang boleh baca sikit bayangnya. Dalam perindustrian, dalam perubatan dan sebagainya. Okey, settle. Okay, kita masuk tajuk baru iaitu cahaya. Ni soalan-soalan tolong buat . Korang buat tak soalan-soalan ni sepanjang teks ni? Buatlah, simpan dalam file kamu . Kamu kena buat tau, cikgu tak dipantau kamu sekarang ni. Cikgu di luar, di dalam komputer sekarang ni. Kat rumah cikgu lah. Kamu kena buat dan tolong buat. Dalam kutat ni banyak soalan. Dalam rujukan kamu buat je, simpan je dalam file kamu . Cikgu harap bila buka sekolah ni, cikgu nak tengok file-file kamu. Kamu ada buat tak kerja kat rumah? Contoh-contohnya ni. Rasakan darjah 6, tentukan amplitude getaran talau ni. Apa amplitude dia? 0.5 tu. Adakah 0.5 bagi 2? Tengok. Panjang gelombang punya dihasilkan. Dia bagi kamu sentimeter. Kalau ikutkan di sini, panjang gelombang dia apa? Dia bagi kamu di sini sampai sini. 225 cm. Kita tengok. 1. Lambda 1. Lambda 2. Lambda 3. Sebagi dengan 3 lah. Dapat lambda kamu. Faham? Faham. So, laju gelombang. Laju gelombang guna formula apa? V sama dengan F lambda. Kita ada lambda. Kita ada V. Frekuensi tak frekuensi berapa frekuensi? Frekuensi dia bagi tu. 440 dia bagi dah. Terdarab dia dah. Lambda dapat tadi. Dapatlah dia punya jawapan. Okay, simple ni tak susah pun. Tapi kena cuba buat juga. So, inilah perambatan. Bacalah Dina. Belum buat. Okay, ini adalah radio. Gelombang radio cuba kita menggunakan micro tadi. Ini gelombang yang dipancarkan. Gelombang mikro. Frekuensi gelombang. Ada tak soalan berikutnya? Frekuensi kamu tengok balik spektrum tu. Untuk gelombang mikro berapa frekuensi dia kamu tulis. Kamu tahu tak? Berapakah disable? Disable tu adalah talah bunyi yang boleh manusia dengar. Anjing, haiwan-haiwan, macam haiwan kucing, mata dia boleh nampak hitam putih je, dia tak ada warna . Manusia mata dia boleh nampak 7 warna. So itu kena baca cikgu tak go through yang tu. Itu go through yang benda asas je. Ada dalam kutat dan rujukan kamu. Tunjuklah, Okey, habis. Lagi. Ini boleh bawa. Okey, sekarang kita masuk tajuk baru iaitu cahaya. Okey, are you ready? Ready cikgu, ready. Okay, mari kita buat cahaya. Cahaya kita mulai dengan pembiasan cahaya. Sama juga dengan tajuk kita belajar sebelum ni. Pembiasan, gelombang, pantulan gelombang, pembelauan dan pembiasan. Okey, sekejap cikgu nak tengok apa yang ada dalam ni. Yang running tak? Apa? Pada kelakar. Sebentar. Okey. Okey, mari lihat. Bab cahaya. Korang ping cikgu ni cikgu tak present tau. Nanti korang ping cikgu punya present gambar cikgu dulu. Okey, cahaya.
Cahaya juga adalah jenis gelombang yang dipanggil gelombang melintang. Gelombang melintang. Itu gelombang cahaya. So, kita go through bahagian pembiasan dulu, pembiasan cahaya. Pernah tak kamu ada cawan yang dalam rajah ni, kamu takkan pen ke, pembaris ke, kamu nampak kelihatan bahawa pembaris ataupun pen yang keadaan lurus tadi tu menjadi bengkok. Itu adalah kesan pembiasan cahaya. Okay. Yang ni gambar rajah di depan kamu ni adalah satu bongkah kaca ataupun dipanggil sebagai bongkah spektrum. Bongkah spektrum. Apa yang bongkah plastik tu? Prisma. Bukan prisma. Bongkah plastik tu nama apa tadi? Lupa dah, terus tinggal ingatan. Tak apalah. Okay. Kalau kita bagi angka inilah bongkah kaca. Bongkah kaca. Contoh bongkah kaca. Okay, bongkah kaca. Okay. Dalam keadaan ni pembiasan berlaku dari medium ke medium yang lain. So ini medium yang satu. Inilah medium yang kedua. Jadi boleh tengok yang merah ni maksud ialah pancaran monokratik. Monokratik ialah pancaran cahaya yang ada satu gelombang. Okay, bila dia pancarkan ke dalam satu cermin, pernah tak kan cermin di pusat akses tu kan, kalau kamu tembak cermin tu, okay, tembak cermin tu, kamu akan nampak cahaya tu masuk ke dalam pusat akses kan. Kamu ambil lampu kan, suluh ke dalam pintu cermin tu kan, dia akan nampak dalam pusat akses tu, lampu tu telah masuk ke dalam pusat akses. Maksudnya cahaya itu telah menembusi kaca. Okey, bayangkan ni bongkah kaca. Kalau kamu suluhkan lampu ke dalam kaca ni, dia akan keluar ke belakang. Tapi kalau hakikatnya di sini, bila kamu suluh dalam keadaan yang bersudut. Ini yang hijau ni lah garis normal. Ingat lagi tentang garis normal? Yang kamu lukis apa pembelawan tu ada gelombang yang gerak tu kan. Kalau kamu nampak gunakan mata kamu ataupun lampu, tembak betul-betul pada garis normal, kamu akan nampak cahaya itu keluar sini. Okay. Tapi kalau kamu tembak cahaya itu dalam keadaan bersudut, ni. Sudut dia mesti antara garis normal dengan sudut dia. Ini dipanggil I, sudut 7. Okay, dia akan dapati kamu akan tembak sebelah kan sini. Kalau ke sini maksudnya jadi pantulan. Tapi dia dibias masuk ke dalam kaca ni. Okay, secara umumnya ini ada dua keadaan. Ini adalah medium udara. Ini ialah medium kaca. Secara awalnya, dari segi perbezaan ketumpatan antara medium udara dan medium kaca, medium udara ni lebih kurang tumpat. Ketumpatan ni ialah ini lebih tumpat daripada udara. Okey, dengar apa yang cikgu sebut ya. Kalau sudut 7 itu ialah macam ni, kalau sudut kacanya akan berubah, adakah dia di sini ataupun ni. Okey, secara ini kalau dia daripada medium kurang tumpat ke dalam medium lebih tumpat, garisannya lebih kurang begini. Kenapa cikgu tambah kat sini? Bezanya adalah sebab medium ni adalah lebih tumpat berbanding dengan udara. Okey, jadi didapat sudut pembiasan di sini ya. Sudut pembiasan ini bermaksud I ni lebih besar daripada R. Sebab apa? Kalau medium kurang tumpat masuk ke dalam medium lebih tumpat, dia akan mendekati, maknanya dia akan merapati garisan normal. Okey. Boleh faham tak sekarang? Kita teruskan. Apa? Masalah. Cikgu suka banyak-banyakkan contoh di sini Cikgu nampak macam gambar cikgu tak nampak. Cikgu duduk sini. Cikgu duduk sini belakangan ni. Mana-mana boleh. Okey, teruskan. Okey. Sudah nampak tu? Nampak. Sudut 7 ni beza. Sebab apa perbezaan dari segi ketumpatan
Kalau ni adalah udara, inilah kaca. Okay, beza tumpat, ini lebih kurang tumpat berbanding dengan kaca. Ya? Kalau kurang tumpat, dia adalah menjauhi garisan normal. Kalau lebih tumpat, dia akan mendekati garisan normal. Ingat, garisan normal wujud apabila dia berserenjang dengan satu objek. Dia serenjang 90 darjah. Okay, itu garisan normal. Kena tahu garisan normal dapat mana. Okay, itu biasa cahaya. Sebab itulah kalau pen masuk dalam cawan, dia akan jadi bengkok. Okay, apabila dia datang sini, dia akan cuba, cahaya tu akan cuba dibias keluar balik. Okay, masih lagi konsep yang sama. Ini adalah ketepatan yang lebih tinggi berbanding dengan ketepatan yang di luar lebih rendah. Kalau dia adalah I, jadi I baliklah dia nak keluar kan. So, adakah dia akan mendekati lagi? Tidak, sebab dia pergi ke arah ketepatan yang kurang tumpat. Jadi dia akan mencapak. Dia akan menjauhi garisan normal. Ni tadi mendekati, menjauhi. Okey, boleh faham? Boleh cakap ni Itu konsep Boleh. asas untuk pembiasan. Kena faham betul-betul. Okey. Itu konsep asas. Kena faham betul. Okey, kalau kamu dah faham, kita boleh teruskan. Okey. Tengok perbezaan sudut tu. Menjauhi dan mendekati garisan normal. Bila kamu nampak macam ni, kamu kena tengok dulu garisan normal ni macam mana. Okey, sinar cahaya akan dibengkokkan menjauhi normal jika dia melalui kawasan yang medium lebih tumpat. Okey, kena tahu apa tumpat tak tumpat. Okey, udara ni adalah medium tau, udara yang kita sedang hidup. Nafas nafas ni adalah medium. Medium, itu medium udara. Okey. Dan kaca tu pun adalah medium. Air, masuk air dan semua medium. Okay. Okay, apa terjadi apabila masuk ke? Boleh ketong-ketong tadi. Alah, asap kacau pada awak saya. Okay. Apa terjadi kalau cahaya itu ditembak betul-betul menegak kena pada garisan normal? Apa terjadi? Cara sebut tadi. Apa terjadi? Dia akan terus ke bawah. Ya, dia akan teruskan perjalanan dia sampai ke bawah, sama juga garisan normal pun dilaluinya dan terus ke hadapan. So, ini kalau kes ini tak jadi apa-apa perbengkokan. Benda tu takkan jadi bank terbengkok. Pembiasan terus ke red. Macam cikgu sebut tadi, kalau kamu suluh cikgu punya pusat asas kaca, cermin kaca tu kan, menapati bahawa cahaya tu terus masuk ke dalam bilik tu. Okay, terus ke kanan. Alright. Sama juga kiri dan kanan dia dalam keadaan berserenjang. Cahaya itu masuk dalam keadaan berserenjang, maka itu adalah garisan normalnya. Kamu melalui garisan normal. Okay. Okay. So, dalam cahaya ni, pembiasan juga ada berapa indeks biasan. Ini biasa yang kamu kena cari. Saya rasa ada 4 indeks biasan yang kamu perlu tahu. Indeks biasan yang pertama, kita tahu bahawa yang masuk itu, yang sudut yang masuk tadi tu, okay, I. Sudut 7 Cantik baju lukis je. Cantik, tak cantik. Padam sekejap. Okay, ni garisan normal. Ni bongkah. Okay, sudutnya pertama adalah dipanggil sudut I. Okay, mendekati ni garisan normal dipanggil R. Jadi kita dapati untuk mencari indeks biasan ialah sines I. Sines R sama dengan N. N ialah sudut biasan. Okay, ini adalah formula yang pertama untuk mencari indeks biasan. Okey, catat tolong catat. Kalau ada buku rujukan, tolong highlight. Okey, teruskan. Ini dipanggil hukum Snell. Inilah hukum siput. Okey, hukum Snell. Inilah salah satu daripada formula untuk mencari indeks biasan. Hukum Snell. Hukum Snell ni ada syarat dia. Okey. Nilai N mesti sama atau lebih daripada 1. Okay, ini adalah jika dapat indeks biasan lah.
satu lebih daripada satu kamu tak boleh dapat 0.9, 0.8 tak boleh mesti untuk nilai n mesti lebih besar daripada 1. Okey, bermaksud 1.1, 1.2, 2, 3, 4 tu adalah lebih besar daripada 1. Jelas ha? Okey, ukur Snell ni ada syarat dia. Dia mesti diambil dari medium kurang tumpat ke medium lebih tumpat. I mesti diambil dari medium kurang tumpat dan R mesti diambil daripada medium yang kurang lebih tumpat. Okey, bermaksud di sini kita kamu. Okey, kita lukis sekejap. Kalau kita ada satu bongkah kaca. Okey. Okey, ini adalah medium. Medium. Apa pula call? Ya. Tapi cintaku padamu luar biasa. Sekejap, ada kelas lagi call ya. Okay, teruskan. Okay, so medium ini ialah medium udara. Ini ialah medium kaca. Saya sebutkan tadi, ketupatan udara lebih kurang. Okay, ketupatan kaca lebih tinggi. Okay, hukum Snell mengatakan, hukum siput, S-T-N-L-L, Snell, mengatakan bahawa cahaya yang masuk ke dalam medium mestilah kurang tumpat berbanding dengan cahaya yang masuk ke dalam, yang bias ke dalam kaca ni ini. Kalau ni hukum Snell, tetapi yang tak ikut hukum Snell jika dia keluar ni. Dia keluar ke sini. Dia terbalik tau. Dia tak jadi air sini. Okay. Okay, ini tak hukum. Ini tak ikut hukum Snell. Sebab apa? Daripada ketupatan tinggi kepada ketupatan rendah. Tak boleh. Ini tak ikut hukum Snell. Tapi atas ni ikut hukum Snell. Sebab syarat hukum Snell kena faham betul-betul untuk cari injek biasa. Kalau yang ni kamu kena cari injek biasa je lah. Kamu kena terbalikkan dia. Sines R, sines I. Dapatlah dia punya hukum Snell. Iaitu daripada ketupatan rendah kepada ketupatan tinggi baru dapat mengikuti hukum Snell. Okay, boleh faham tak ni? Boleh juga, boleh. Sekejap juga tengah salin nota je. Okay. Next. Ambil sih. Alhamdulillah. Okay, ni hukum Snell. Injek biasa lah. Ni cuba lukis. Biar kamu faham lagi. Okay, udara di situ dan kaca di situ. Jadi seperti mana juga tahu, okay, untuk sudut udara tu, dia bagi kamu di tepi ni. Okay, kamu tak boleh cari sini kamu kena cari di sini. Duduk mesti antara pancaran tu dengan garisan normal. So yang ni berapa rasanya? Ni berapa? Ya, 50 kan? 52. Ya Allah. 50 kan? Sebab ia ialah sudut serenjang. Okay. Cikgu ulang sekali lagi Kalau pancaran itu datang daripada medium kurang tumpat ke arah medium yang lebih tumpat, kalau ini 50, maksudnya keberangkalian sudut di sini adalah lebih kurang daripada 50. Faham? Dia lebih kurang. So 50 ni lebih kurang lah. Okay. So I kita adalah 50. Okay, maknanya dia mematuhilah, mematuhi hukum Snell. Okay, sebab hukum Snell mengatakan bahawa kalau medium kurang tumpat, rule ni kurang medium ketupatan kepada medium lebih tumpat. Ini adalah hukum Snell. Alright, jelas? Saya buat slow ni. So indeks biasan kaca, kamu boleh carilah. Sebab kita dah ada dia punya bilangan. Ini kita ada 30 darjah. Kita ada 50 darjah. Jadi I kita ialah 50. R kita ialah 30. Ikut formula N sama dengan sines I
bagi dengan sin R. Tahu tak sin dia apa? Sin, cos, tangent tahu Tahu. Okay. Sin 50 darjah bagi dengan sin 30 darjah, kamu akan dapat berapa? Mesti bawah daripada, mesti atas daripada satu kan? Dia kata n tidak boleh dapat daripada bawah daripada satu. N mesti lebih daripada satu Ini tak boleh. Apa jawapan dia? Guna kalkulator sekarang. Ni cara nak guna kalkulator dengan tak pernah faham Macam mana nak tekan sains tu dalam kalkulator? Matematik yang ajarkan. Yang dulu dah ajar kan. Betul berapa? Dapat tak? Dah dapat ibu 1.5320. 1.53 lah kan. Lebih 2 titik bulan. So jawapan 1.53. Okay. Salah dia berapakah unit dia? Ada unit tak ni? Ada darjah. Ada. Darjah dah kena potong dah. Sebab dia bahagi kan. Jadi tak ada lah. 50 darjah dengan 30 darjah. Dah kena potong lah pun. Okay. Jadi kosong. Ni tak perlu letak apa-apa. Ini adalah untuk indeks biasan, memang tak ada unit. Okay. Formula yang kedua. Okay, ingat. Formula yang kedua. Tadi formula yang pertama. Formula yang kedua kita gunakan laju cahaya bagi dengan laju dalam medium. Laju cahaya, tahu laju cahaya? Laju cahaya kita anggap sebagai C lah. VC cahaya, laju ialah VM medium. Laju cahaya kena ingat sampai mati ialah 3 kali dengan 10 kuasa 8 meter per second. Ini kelajuan cahaya, betul? Alright, so indeks biasan belian atau belian. Belian ni kalau kamu pancarkan cahaya pada belian, cahaya itu menjadi lebih terang, gemilang. Okay? Okay. Belian kaca. Dulu ingat dah, prospek. Prospek. SPT. Macam mana tu? Prospek ni adalah bongkah plastik Okay. Belian kaca prospek. Okay. Mempunyai indeks biasan yang berbeza. Cuba tengok. Kita tengok tadi, kita tahu dia melebihi dari satu. Adakah lebih bagus indeks biasan? Adakah lebih terang kamu dapat? Contoh, cuba tahu indeks biasan belian. Kalau kamu pancarkan cahaya, dia punya keterangan dia sangat hebat. Contohnya kalau kamu pergi kelab malam ke, ada lampu disco tu kan. Itu adalah dari segi indeks biasanya bagus. Sebab itulah cahaya sikit je tapi dia bergelapan dalam satu keadaan di tempat yang gelap jadi cerah. Okay, so laju cahaya bagi dengan 1.2 kali 10 kuasa 8. Ni ialah contoh hal laju dalam medium 1.2. Biasanya dia akan bagi dalam soalan. Yang ni dia tak bagi, kamu kena hafal. Laju cahaya ingat sampai mati, laju cahaya adalah 3.0 kali dengan 10 kuasa 8. Okay, meter per second. Alright, so dapat tu kamu akan dapatlah jawapan dia 2.42. Okay, 2.42 ni tinggi Maknanya 1.5 tadi untuk kaca tadi tu dengan 2.42. Mana yang lebih kualiti? Belian lah. Ini belian. Belian sangat tinggi. Indeks biasannya sangat tinggi. Semakin tinggi indeks biasan, semakin berkualiti lah kita punya pemancaran cahaya tadi. Okay, latihan. Mari kita buat latihan. Dah sedia dengan kalkulator? Tulis jawapan kamu pada ruangan chat. Tolong. Hitungkan indeks biasan air. Okey, air. Air tak lah. Ini ialah air, udara dengan air. Jangan confuse pula. Kita buat bahasa Inggeris pula. Okay. So, berapa? Sekejap cikgu tengok kiri sekejap. Cikgu tengok soalan cikgu. Sekejap sin. Cikgu yang ni sin R bahagi sin I ke sin I bagi sin R? Tengok betul. Arah dia pergi. Kalau arah masuk I, keluar R. Ingatlah. Formula pertama iaitu
N sama dengan saiz I bagi dengan saiz R. Formula kedua iaitu laju cahaya bagi dengan laju medium. Kalau ikutkan mana formula kamu nak pakai? Atas. Atas. Formula pertama lah kan. Okey, formula pertama kena ikut hukum, syarat hukum Snell. Hukum Snell mengatakan bahawa pancaran itu berlaku apabila daripada medium yang kurang tumpat kepada medium yang lebih tumpat. Kita tengok. Ketempatan antara udara dan air. Nama yang lebih tumpat? Air. Air bertumpat. Maksudnya kamu tak boleh ikut anak panah tu Mana I? Mana R? I 43, R 65. Yeah. Ya ke? Jadi kamu buat macam mana? Macam ni? N sama dengan saiz 43. Bagi dengan saiz 63, betul? Adakah N sama dengan saiz 65 bagi dengan saiz 43? Cuba jawab, cari tengok jawapannya. Berapa dapat bawah ni? Sin 65 bagi sin 43. Wah, okey, yang belah kanan jawapan dia 1.33. Okey. Yang kiri, yang kiri tadi berapa tadi lupa dah. Sifar 0.75. 2. Okay. 7.5. Agak kamu manakah yang lebih tepat? Manakah yang logik? Rasa kanan. Sebab apa? Mana ada indeks biasa bawah daripada 1? Tak, dia sebut tadi. N tidak boleh lebih daripada, tidak boleh bawah daripada 1 Faham tak? N kena lebih daripada 1. Betul? Jadi, cuba lihat betul-betul. Walaupun anak panah tu datang dari sini, sebenarnya kamu kena ambil daripada sini. Sebab apa? Ikut formula hukum Snell, siapa lebih tumpat? Water tumpat kan? Ya. Yeah. Kan? Kena, patut hukum Snell kena ambil sudut daripada yang kurang tumpat kepada lebih tumpat. Jadi kamu kena guna yang ini, tak boleh guna yang ni. Boleh faham tak semua? Boleh faham tak semua? Kurang tumpat bahagi lebih tumpat Ya. Okay. Saya ulang sekali lagi, dengar betul-betul yang lain. Okay. Kita tahu cahaya datang daripada bawah kan? Betul tak? Maksudnya ini ialah sudut 7. Sudut 7. Inilah sudut biasan. Betul tak? Betul. Kita tahu formula kita ialah N sama dengan saiz I bagi dengan saiz R. Okay, ini formula untuk cari indeks biasan. Okay, walaupun bagaimanapun, kita tengok juga pertikaikan daripada segi ketumpatan. Water is very tumpat berbanding dengan udara. Jadi nak guna formula yang pertama ni, tadi formula pertama mesti ikut mematuhi hukum Snell. Hukum Snell cakap apa? Pancaran tu mesti melalui daripada kurang tumpat medium kurang tumpat kepada medium lebih tumpat. Biru Boleh faham? Dan dia tengok soalan ni, hakikatnya ini lebih tumpat. Walaupun dia panah, maknanya dia salah laluan. Okay. Biar yang lalu betul. Tapi kalau ikutkan nak cari indeks biasa, kamu tak boleh ambil dari sini. Kena ambil dari sini. Sebab ini kawasan lebih kurang tumpat banding dengan water. Okay, jadi kamu ambil lah N sama dengan saiz 65 bagi dengan saiz 43. Okay, kita ikut I ni Kita ikut. Sebab apa kita nak bagi matuhi hukum Snell, kena terbalikkan dia. Dan kamu dapat 1.33. Ini memang indeks biasa untuk air. Okay. Kedua. Dia dapat 1.33 apa? Sebab dia 8. 1.3289. Jadi kalau bundarkan ke yang paling dekat tu 1.33. Sebenarnya air yang ni Yang ni betul. 33 Okay. Alright. Boleh faham? I mesti ambil dia medium kurang tumpat kepada lebih tumpat. Okay, mana jawapan kamu? Tengok. Siapa dah jawab? Saya jawab guna suara. Yang lain?
Tak tulis, tak tarik pun. Allahu Akbar. Dia rasa cikgu belajar dengan dia. Ni seorang ni. Lepas ni jangan buat lagi ya. Tolong jawab dalam chat. Jangan tengok respon kamu. Semua angkat tangan. Hidup lagi ya ni? Kenapa tak jawab dalam chat? Salah, Khaid, Syafiqah, Suhaili, Aizat, Amira. Tolong jawab Okey, tengok soalan yang seterusnya. Okey, kena jawab Tak jawab maksudnya kamu tak ada respon. Dah tak buka tak buka gambar. Tak tahu lah apa yang terjadi pada kamu. Okey, hitungkan indeks biasan kaca ni. Plus dan air. Air tu lah udara Okey, berapa? Sekejap. Simpan. Type dalam ruangan chat. Yang 3 orang. Kira sendiri. Kita bagi clue. Clue pertama, gelas ini ketepatannya lebih tinggi berbanding dengan air. Udara je. Air tu udara. Air pula. Okey. Ini biasa kita gunakan saiz I bersaiz R mesti ukur Snell. Formula satu lagi, S sama dengan halaju cahaya bagi halaju medium. So nak guna formula mana? Formula pertama. Pertama lah kan. So jawabkannya sekarang. Berapakah N? Senang je ni. Tahu cara guna kalkulator? Saiz I bagi dengan saiz R. Dah cikgu dah dapat dah. Jawab sekarang. Dah cikgu dah dapat dah. Yelah, yang lain tu. 1.54. 1.54. Yang lain? Oh my god. Tak tahu? Syafiqah? Salah? Amira? Betul ke dapat 1.54? Yang lain dapat yang lain? Senyap dah. Sama cikgu. Sama type je lah. Dia suruh tak jawapan. Tak jawapan je. Tak boleh sama. Tak jawapan. Okey. Okey, tak apalah. Kita teruskan. Okey, jawapannya dah 1.54. Contoh kau dapat, kamu gunakan sign. Okey, yang ni okey. Yang ni dia memang ikut ukur Snell. Di mana daripada ketepatan rendah kepada ketepatan tinggi. Kita boleh gunakan sebiji macam ni. Okey. Tadi kes yang pertama tadi kita tak boleh guna kes yang ni sebab kita ikut ukur Snell. Syarat dia. Ukur Snell mesti ketepatan. Syarat yang pertama kita gunakan IR. Syarat kedua ialah ukur Snell. Tapi yang ni untuk soalan kedua ni dia mematuhi kedua-duanya. Yang pertama, soalan pertama tadi tu dia tak ikut hukumnya ni yang pertama tapi dia ukur Snell. Tapi kena ikut ukur Snell yang sepatutnya. Okay, alright. Okay, jelas cikgu bahasa slow ni. Hitungkan indeks biasan prospek. Laju cahaya dibagi 3.0 kali dengan 10.08. Laju tampak adalah prospek, ajaan prospek dah ada jawapan dah pun. Okay. So, kita gunakan formula yang kedua iaitu V cahaya dengan V medium untuk mencari N. So, kita tahu kita punya cahaya ialah 3.0 kali dengan 10.8 meter per second. Dan satu lagi 2.0 kali dengan 10.8 meter per second. Tengok betul. Kenapa tadi unik? Meter bertemu meter potong. Saat dia kata meter potong. Jadi berapa jawapan dia? 1.5. So unit tak ada. Boleh jelas? Boleh faham? Boleh. Mudah sangat. Okey. Ini kena guna formula kedua. Ingat kita ada 4 formula. Formula yang ketiga. Oh tak ada lagi. Dia boleh latihan lagi. Berdasarkan rajah di bawah, hitungkan sudut X. Berapa sudut X itu? Sebentar ya cikgu. Ini matematik, simple. Kita teruskan, tak payah cakap banyak. Jawapannya ialah 25. Ini ialah sudut Z. Ingat lagi? Ingat. Sudut ZZ. Ni, ZZ ni. Ingat tak? Kalau sudut ni adalah sama dengan sudut ni, betul? Right? Sudut ZZ. Oh.
Ni kalau kamu nak guna secara formula pun boleh juga. So 65 saiz 50. Bagi kamu sains muka kan. Okay, kalau dapat sudut dapat line dia biasa, kamu dapat line dia biasa ni. Itu dia ada kurang tumpat kan? Kurang tumpat kamu kena cari sudut ni lah. Sudut ni ialah kurang tumpat, betul tak? Jadi kamu kena cari sudut K, saiz K bagi dengan saiz 50, betul tak? Kamu dapat ni berapa ni? Biasa dia. 1.54 Dia sekejap. Ya. Dia tengok. 1.183. 1.83, okey. 1.8. Jadi kamu gunakan yang ni, sama juga ukur snare. Okay, dengan saiz 50. Kalau aku dapat dia punya N dia adalah 1.8 apa? 1.8. 1.18 lah. 1.18. 18. Yeah. Okey. Jadi kita tengok nilai saiz K 1.18 darab dengan saiz 50. Okey, jadi K saiz standard 1.18 darab dengan saiz 50. Berapa dapat? Kamu akan dapat berapa? 25. Satu. Cara jawab dia. Tiga. Okay. 3. Ya. 65. Sin negatif 1 tu macam mana? Ha? Sin negatif 1 tu macam mana? Dalam kalkulator tu adalah pertukaran sains tu. Oh. Matematik tak ajar ke? Tak. Tingkatan 3 baru sin. Itu tingkatan 3 dulu belajar sin tangent. Tak ingat. Jadi kalau sains X kan, kosong kan. Kalau nak cari sudut, ni sudut kan? Nak cari sudut saja, sains tanda. Kosong. Itulah. Tanda tu ialah untuk cari sudut ni. Ditukar. Pemfaktoran Ini standard teoretik. Kena tahu mesti kena tahu. Okay, macam last. Bahan P, bahan Q. Alamak, dia tak beritahu lah yang satu tempat. Okay, macam mana kamu nak tahu yang satu tempat? Kuning ke ataupun hijau lebih tempat? Biru. Biru lebih tempat. Kenapa? Kerana cahaya dia membengkok bawah. Salah jawapan tu. Astaga. Mari kita tengok. Semua jawab dalam chat sekarang. Siapa betul? Sekejap saya jawab dekat dalam chat. Biru ke kuning lebih tempat? Bahan P ke bahan Q lebih tempat? Jawab P atau Q? Cepatlah! Aduh, nak tulis jawab P dengan Q pun susah. Dan dia cakap bahan Q lebih tempat, betul ke? Itu ketat. Mana yang lain ni? Yang lain mana? Oh, jam. Tak ada ke orang ni? Saya rasa Q, Syafiqah. Nazmi kata Q. Bahan Q kod. Kod dia pakai kod kau. Bahan Q tempat. Okey, kenapa bahan Q lebih tempat? Kerana cahaya dia merambat lebih lambat dalam bahan Q. Macam mana kamu tahu dia melambat? Boleh kira ke? Merambat, entahlah, saya tak ingat ayat dia cikgu. Saya ingat merambat je. Cuba tengok sudut. Sudut ni dengan sudut ni. Apa yang beza dia? Sudut bahan P lebih besar dia punya sudut ni. Okey, sudut dia lebih besar kan? Maknanya dia menjauhi normal. Ini mendekati normal. Kena ingat dalam kepala otak kamu semua. Okey, sudut yang mendekati garisan normal. Di garisan normal. Normal ke apa? Normal, okey. Adalah kawasan lebih tumpat. Okey. Yang menjauhi garisan normal adalah kawasan kurang tumpat. Dengar betul-betul Ini kena faham betul-betul. Sebab ini biasanya soalan keluar begini.
kita beri kamu kawasan dia. Sebab apa? Kalau kamu nak cari indeks biasanya ialah saiz I per saiz R mesti ikut hukum Snell. Salah kira kamu tak akan dapat jawapannya. Hukum Snell mesti daripada kurang tumpat kepada lebih tumpat. Jadi kena betul lah. Kita ambil inilah I, inilah R. Okey. Ketepatan bahan Q lebih besar daripada bahan P. Okey. Sinar cahaya akan dilengkungkan mendekati normal bila cahaya merambat dari medium kurang tumpat kepada medium yang lebih tumpat. Okey, boleh faham semua? Boleh. Okey, test lagi. Sudah. Bahan mana yang lebih tumpat? Cepat. Bahan P. Jawab dalam chat. Kalau tak mau cakap jangan chat. Bahan P tu. Orang ni cikgu sumpah bisu orang. Bukan dia nak bercakap dalam pun. Bahan P cikgu, bahan P. Bahan P. Kenapa bahan P? Kerana sudut dia menjauhi garis normal. Mendekati. Mendekati. Mendekati garis normal lah. Ini menjauhi. Jadi bahan P lebih tumpat daripada bahan Q. Okey, cantik. Okay, sudah dekat ni. Okay, ini adalah for latihan. Cikgu tak mahu go latihan. Banyak latihan kamu boleh tengok dalam buku rujukan, buku latihan dan buku modul cikgu bagi tu. Tolong buat kan. Okay, kalau lihatkan bandingkan laju cahaya dalam P dan Q. Laju cahaya, macam mana cari laju cahaya ni? Tak ada pun cahaya sini. Mana nak cari V? Lebih kamu ni je. Nombor satu lebih laju. Kena bahagi dengan apa tu 3 darab 1/8 lah. N sama dengan VC per V M. VM kita. Okay, ni ialah 1.5 kan. Inilah 3 kali dengan 10 kuasa 8. So VM ni berapa? Sekejap 1.5 bahagi dengan 3 kuasa 8 bahagi dengan 1.5 berapa? Dapat laju dia. Cikgu, dia VM per 1.5 kan 1.5 per VM? 3 tengok VC per VM. Tengok ini adalah 1.8. 3 kali dengan 10 kuasa 8 meter per second bahagi dengan VM. So untuk VMQ 3 kali dengan 10 kuasa 8 bahagi dengan 1.8. Yang ni pun sama juga. VMP 3 kali dengan 10 kuasa 8 bagi dengan 1.5. Berapa yang panjang dia? Yang mana lebih laju? Beratus-ratus jugalah, beratus ribu jugalah ni. Dah betul piawai. Oh Jem, kamu ni masalah tak boleh gunakan kalkulator ni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1.67 darab 10. 10 kuasa 10. 1.67 darab dengan 10. Kuasa 8. Kuasa 8 yang ni? Kalau yang ni agak kejap juga kan. 200. Maksudnya 2, 1, 2, 3. Betul? 2 darab 10 kuasa 8. Itulah. Okay. So yang mana lebih laju? P ataupun Q? Ini ada laju kan? Yes. Okay, P. Itu cara nak kira ini laju kan? Okay, cuba tengok betul indeks biasa ni. Adakah N lebih kurang adalah lebih laju? Okay. So laju cahaya yang merambat dalam bahan P lebih besar. Okay, maksudnya lajunya lebih besar. Ini nampak dia V dia adalah berkadar songsam dengan N, betul tak? Cuba tengok betul. Tengok. Kalau tengok ini lebih kecil kan? Kecil kan? Makanya laju lebih tinggi. Itu senang dia, hubungan dia. Tak payah kira pun tak apa. Dia tahu mana satu. Dia berkadar songsam. Tengok formula sudah tahu. Okay. Kalau 1/8 lebih tinggi kan? Akhirnya laju dia rendah. Tapi tengok formula pun dah tahu Okay, teruskan. Kadar songsam dengan indeks biasan.
Hitungkan laju cahaya dalam bahan P. Kamu hitung tadi kan? Dah hitung tadi kan? Okey, sudah. Hitung laju cahaya. Bukan senang. 2 kali dengan 10 kosong 8 tadi kamu kira tadi kan? Hitungkan laju cahaya Q tadi kamu kira juga tadi, iaitu 1.67 ataupun 1.7. Okey, cikgu tak nak teruskan yang ni. Soalan ni kita habis bahagian ni ya. Dah habis. Soalan-soalan. Buat soalan-soalan ni lebih kurang macam tu Kamu kena banyak gunakan soalan. Tengok dalam buku-buku rujukan kamu, pelatihan kamu. Ini ialah dalam ketara dan dalam tidak ketara. Okey, teruskan dengan tajuk seterusnya iaitu dalam ketara dan dalam tidak ketara. Ini adalah formula yang ketiga untuk mencari indeks biasan. Tengok betul-betul. Ulang sekali lagi. Pertama, N sama dengan sin I dengan sin R. Ini adalah formula pertama tapi ada hukum Snell. Inilah formula yang pertama. Formula kedua iaitu N sama dengan V. C bagi dengan V. N medium Formula ketiga ini dia. Dalam nyata dan dalam ketara. Apa maksud dalam nyata dan dalam ketara? Pernah tak kamu tengok ikan di dalam lautan ataupun di dalam sungai? Okay. Kamu nampak ikan macam dekat je dengan permukaan, betul tak? Hakikatnya ikan tu jauh ke bawah. So yang mana dalam nyata? Yang manakah dalam ketara? Adakah yang bawah itu dalam nyata ataupun dalam nyata adalah ini? Nyata maksudnya the reality. Reality. Manakah yang betul dalam nyata? Dalam nyata lah yang paling betul adalah yang ni lah, yang bawah ni. Ketara adalah di atas, betul? Tengok. Contohnya, satu objek yang berada di dalam dasar laut, dasar sungai tadi tu, kau tengok dia kan bengkok. Kalau cara lukiskan dia punya garisan normal tu 90 darjah. Okay, ini mendekati normal, ini menjauhi normal. Nampak? Bengkok. Lukiskan okey. Kamu kena lukis ada satu soalan dan dia minta kamu lukiskan nak panah ni. Lukiskan dalam soalan kamu. Okey. Okey. Jadi dia punya ilustrasi dia punya image yang terbentuk adalah di atas tu. Okey, objek kelihatan lebih dekat dengan pemerhati. Nampak macam dekat tetapi kita dalam. Sebab itulah bila kamu nak terjun kolam kan, nampaknya ketiknya masuk dalam kolam tenggelam kan. Sebab itu adalah hasil daripada pembiasan yang berlaku. Okey. So, which one is the dalam kenata? Which one is dalam nyata atau dalam ketara? Yang satu kan dalam ketara, yang satu kan dalam nyata. Okay, tengok. Inilah dia yang sebut tadi. Kita gunakan nama tadi. Kita petik. Okey, nampak itu. Dalam nyata. Dalam nyata bermaksud kamu bukan kira daripada bawah ke atas. Bukan kira daripada bawah ke atas. Dia kena kira daripada permukaan air ke tempat objek tadi. Permukaan air ke bawah. Okey, ingatlah ini yang banyakkan pelajar silap. Dia kira daripada bawah dasar. Salah, dia kena kira daripada permukaan air ke bawah. Dia kira daripada atas ke bawah. Okey, jangan silap. Okey, itu dalam nyata. Dalam nyata ialah sesuatu image yang terbentuk dalam keadaan maya. Maya ni ialah yang bukannya realiti. Benda tak wujud. Itu maya, hantu lah kot. Okay, benda tu wujud pada ketika dia nampak macam menghampiri ke permukaan. Tetapi hakikatnya yang nyatanya benda tu ada di bahagian bawah. Okey, jelas beza antara nyata dan ketara. So untuk mencari indeks biasan kita sebut tadi ialah dalam nyata dibahagikan dengan dalam ketara. So dapatkan dalam nyata. Dalam nyata dan dalam ketara. Ini adalah formula yang ketiga. Okay, dah berapa formula? Dah 3 formula untuk mencari indeks biasan. Tadi kita yang formula kedua ialah VC per VM kan. M tu ialah dia punya medium, C tu ialah laju cahaya. Okay, sekarang ni dalam nyata yang betul-betul yang sebetulnya bagi dengan dalam ketara. Kalau yang ni unitnya lah meter. Okay. Potong-potong dapatlah tiada unit. Okay. Kita habis setengah kan?
Tak 10. 10.30 rehat. 10.30 tu dah habis rehat. Ya ke? Oh, cikgu start budak ke tadi pukul apa? Okey, tak apalah. So kita akan berhenti untuk hari ni. Pukul 10.19 lah. So ingatkan cikgu kita berhenti dalam kita berhenti di nota dalam nyata dan ketara. Jumpa pada hari Rabu ni, boleh? Okey. Okay. Tolong baca sebelumnya apakah formula untuk indeks biasa lagi? Ada lagi tak? Adakah 3 je? Okay, kita jumpa lagi pada hari Rabu. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih. So cikgu kan letak agenda kamu Orang ni kena hadir 17 orang ni, ramai tak ada ni. Nanti ramai juga drop soal subjek fizik. Bukan banyak extra subjek. Drop semua dah. Tukar kelas hari tu. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Okey. Bye. Jumpa hari Rabu. Aizat. Oh Aizat. Buka saja tinggal macam tu je Baik bersama juga. Buka saja tinggal macam tu je. Bukan belajar. Tinggal saja